Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf siril Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sambung pengajian kitab kita pada malam ini. Dan kita mengucapkan rasa syukur kita pada Allah kerana Allah selalu meletakkan kita berada di tempat-tempat yang mulia seperti majlis ilmu ini. Moga-moga Allah istiqamahkan pendirian kita yang suka kepada perkara-perkara amal ibadat yang baik, sehinggalah membawa kepada kebaikan di alam yang akan kita tempuhi, yakni akhirat nanti, ditempatkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, Dr. Syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Muka surat 18. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab yang kelima, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, artinya berdiri Allah dengan sendiri, bersendirinya, tidak berkehendak kepada tempat berdiri zat, dan tiada berkehendak kepada yang menjadikannya. Maka hakikat ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya. Tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya dan tiada berhajat kepada sesuatu, sama ada pada perbuatannya atau hukumannya. Tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap suatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk, dan ia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya dan belas kasihannya, bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Baik. Ini sifat yang seterusnya kita untuk kita fahami dan kita ngajikan. Itu sifat yang kelima daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu nama sifat ini qiyamuhu
ta'ala binafsihi. Pertama nama dulu kena kenal lah. Nak ingat yang dalam Jawi ke dalam Rumi ke, asal bunyi betul. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tak ada pun ta'ala pun betul juga. Qiyamuhu binafsihi saja. Boleh, tak ada masalah. Kemudian kita nak faham dia punya erti dulu. Sebab qiyamuhu ta'ala binafsihi ni adalah bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Teping. Jadi kita kena terjemah bahasa Teping lah. Jadi qiyam tu qaf ya alif mim. Qiyam tu makna apa? Makna berdiri. Qiyam tu maknanya berdiri. Bi tu maknanya dengan. Nafsi tu maknanya diri. Hi tu maknanya nya. Jadi bi nafsihi, dengan sendirinya. Gitu. Jadi kita sambung semua. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya Allah Ta'ala. Mudah fahamnya, payahnya banyaknya dan mana apa makna sebenar. Mudah faham mereka bahasa pasal kita sebut Allah berdiri dengan sendiri, itu je. Itu mudah dia. Ataupun Allah diri sendiri, itu mudah dia. Tapi tak boleh berhenti sini. Dengar, fikir faham pula. Keluar gitu. Jadi apa yang dia faham? Allah diri sendiri. Maknanya Allah bangun sendiri, tak payah pakai tongkat, tak payah apa. Itu bengong, tumbuh. Nampak? Allah diri sendiri bukan maksud Allah bangun daripada duduk, lepas tu berdiri dengan sendiri, bukan maksud itu. Jadi nak kena tengok makna dia yang ulama akan hurai pada sudut kitab kita ni lah. Lepas tu dia gini. Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu dalam ilmu agama kita tak boleh main faham-faham kod sendiri. Nanti kita faham dia, kalau andai kata apa yang kita faham tu betul, nasib baik lah. Tapi kalau yang kita faham tu tak betul, nasib tak baik kan? Nasib tak baik tu tak nak tu. Sebab apa? Nasib tak baik masuk neraka kan? Man kadzaba alayhi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Siapa yang berbohong atas namaku, dia kata, Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempat duduknya dalam neraka. Kata Nabi. Jadi maknanya jangan duk faham-faham sendirilah. Jadi kita kena ada rujukan. Sama juga dengan perkataan Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ar-Rahman, kalau kita terjemah sepatah-sepatah, memang bunyi dia Ar-Rahman. Ar-Rahman lah Allah. Ar-Rahman tu nama Allah. Ala tu maknanya atas, arsy tu maknanya arash. Satu makhluk yang Allah cipta paling besar sekali, dan tempat ni paling tinggi sekali, atas sekali arash. Jadi dia makhluk. Jadi kalau Ar-Rahmanu ala arsy, Allah atas arash. Istawa makna duduk. Kalau terjemah lah, istawa tu terjemah bahasa, maknanya duduk. Jadi kalau terjemah sebiji-sebiji, memang bunyi dia Allah Ar-Rahman duduk atas arash. Tapi boleh ke kita faham duduk tu macam mana? Maka tak boleh kita duduk terus pakai duduk macam duduk kita. Habis rosak je dah. Sebab apa? Sebab itu ayat Quran. Bukan boleh faham-faham macam tu. Dia kena ada pentakwilan dia, kena mengaji, nak ilmu alat dia dan sebagainya. Jadi nak tengok pada syarahan-syarahan daripada kalangan alim ulama. Macam kita guna perkataan duduk ke? Orang tanya, hang duduk mana? Saya tak duduk, saya berdiri. Memang cakap tinggal mana? Bahkan perkataan duduk juga ada. Jadi duduk tu boleh banyak makna. Boleh dengan makna duduk gini, boleh dengan makna duduk tu makna tinggal. Dalam bahasa Melayu pun kita pening dah, apatah lagi kalau bahasa Arab. Apatah lagi pula bahasa Arab tu bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab sembang, bukan bahasa Arab pasar. Bahasa Arab yang apa nama, fushah, bahasa Arab yang betul-betul bakunya, yang originalnya, yang terjaganya. Baik.
Jadi sama dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi ini, kalau ikut terjemah, memanglah terjemahnya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tapi nak tengok apa makna berdiri tu, jangan faham berdiri tu macam kita berdiri ni. Kemudian dia tulis situ dalam kurungan bersendirian. Apa yang maksud bersendirian tu? Kita tengok huraian ni. Artinya situ tidak berkehendak kepada tempat berdiri zat, dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Sebelum kita pergi jauh, bahasa kitab ni memang kitab-kitab lama ni bahasa dia kita pening sikit lah. Tapi saya memudahkan, saya meringkaskan. Sebelum kita syarah lebih dalam bab ni, kitab ni, saya fahamkan senang je. Bila sampai kat sifat qiyamuhu binafsihi ni, makna dia dua. Okey, pegang tu dulu. Bila sampai kat sifat qiyamuhu binafsihi, dia punya makna tu ada dua makna. Ada dua makna. Okey, bila faham dua baru tengok satu-satu. Makna dia yang pertama, yang macam ditulis dalam kitab ni, tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Lepas tu dia buat dalam kurungan zal alif ta, zat. Okey. Faham ayat dulu. Tidak berkehendak kepada tempat berdiri, yakni zat. Bila sebut tidak berkehendak, apa maknanya? Tidak memerlukan, tidak berhajat kepada apa dia? Tempat berdiri. Dalam kurungan dia tulis zat. Apa maknanya tempat berdiri dalam kurungan zat? Okey, baik. Sebelum kita jauh lagi, kita nak faham dulu. Untuk memahami ilmu sifat 20 ni, kita kena faham dulu zat sifat. Apa tu zat dan apa tu sifat. Allah Ta'ala, Allah, makhluk, kita semua ni, dia ada dua, yang disebut dari segi ilmiahnya, iaitu ada zat dan ada sifat. Tapi jangan kita kata Allah terdiri daripada dua, zat dan sifat. Allah tak boleh dibagi-bagi. Cumanya untuk pemahaman ilmu, kita kata Allah ada zat dan ada sifat. Okey, makhluk pun gitu juga, ada zat dan ada sifat. Sekarang kita nak nampakkan apa beza zat dan apa beza sifat. Bila faham beza, baru kita kenal satu-satu. Okey, zat tu dulu. Zat-zat ni benda yang kita benda sesuatu tu. Contoh macam zat marker pen ni diri dia. Diri ni marker pen ni diri dia. Diri ni dipanggil zat marker pen. Ini zat pemadam pergi. Ni zat kitab buku. Ini zat meja. Nak pegang apa lagi? Ini zat kapet, zat tiang, zat kipas, zat lampu. Semua ni diri setiap suatu tu zat dia. Kita pegang masjid ni zat masjid. Ni jubah ni zat jubah, ni zat ridak, dan zat serban. Itu semua diri itu zat. Mudah fahamnya zat tu kita boleh pegang dia, kita boleh tengok dia, kita nampak dia. Okey, itu zat. Faham yang tu dulu. Kemudian apa tu pula sifat? Okey, sebelum tu zat ni dia tidak memerlukan tempat berdiri, kerana dia memang sudah berdiri. Zat tu dia tak perlu menempel pada yang lain. Itulah yang dinamakan zat. Adapun sifat, dia punya sifat tu dia perlu menempel pada sesuatu tu panggil zat. Sifat dia tak boleh berdiri sendiri, dia kena berdiri kepada zat. Macam tu. Sifat dia kena berdiri pada zat. Contoh, ini zat jubah. Sifat dia warna dia putih. Putih tu tak boleh berdiri sendiri. Putih tu kena berdiri di atas zat jubah. Barulah dia melekat. Jadilah sebutannya jubah yang bersifat warna putih, ataupun jubah berwarna putih, ataupun jubah putih. Jadi putih tu dia tak boleh diri sendiri. Jubah boleh berdiri sendiri. Kita boleh gantung jubah, tapi boleh tak gantung putih? Mana boleh? Putih dia duduk kat jubah. Sebab tu kita bila sebut sesuatu, kita panggil sesuatu, kita tak sebut sifat, kita tak panggil sifat, kita akan panggil zatnya. Macam kita nak pergi sembahyang maghrib ni kat masjid, kita pun pesan ke bini, jauh ambil putih zat ya.
Kebetulan jiran sebelah tu janda nama Putih. Naik angin lah kawan tu. Nampak? Apa dia? Apa suruh pergi sebut sifat? Sebut zat lah. Cakap Jah, Jah, ambil jubah putih. Betul, ni sebut putih. Dapat kain putih lah, kain kapan. Mati dah kena pukul dengan bini. Kan? Sebab sebut putih. Sebab jangan sebut sifatnya, sebut zatnya. Sebab yang tu nak cerita tentang zat. Sebab yang dipegang, yang kita ambil tu semua zat dia. Sifat tu yang tempel sahaja. Jadi dia macam tu. Jadi maknanya sifat ni dia tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti bukan mungkin, tapi mesti berdiri di atas zat. Dia pegang situ kan. Sifat mesti berdiri di atas zat. Apa kaitannya ni? Sebab nak kaitkan dengan ayat ni tadi. Jadi dia kata qiyamuhu ta'ala binafsihi ni, erti berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya tu. Maksud Allah berdiri sendiri tu, Allah itu tidak berkehendak kepada tempat berdiri, yakni zat. Allah tak perlukan zat. Kerana apa? Tadi kata faham. Sebab Allah tu zat. Allah tak perlukan zat sebab dia zat dah. Sebab yang perlukan zat ni zat ke sifat? Sifat. Sifat yang perlukan zat. Zat tak perlukan apa-apa. Dia tak perlukan zat dah sebab dia zat. Yang perlukan zat ialah sifat. Macam ni lah. Payah nak faham. Saya mudahkan. Contoh, lelaki perlukan perempuan, tetapi lelaki tak perlukan lelaki. Lelaki sifat perlukan zat, tapi zat tak perlukan zat. Macam tu. Boleh faham? Jadi Allah tak memerlukan tempat berdiri. Tempat berdiri itu maksudnya zat lah. Jadi Allah tak memerlukan zat kerana Allah itu zat. Mana Allah tu diri. Persoalan yang timbul, kenapa nak bicara Allah tu zat? Ini kerana zaman dulu ada orang mengatakan bahawa Tuhan ini sebenarnya sifat sahaja. Sebab apa? Sebab dia kaitkan dengan sifat. Contohnya sifat apa dia? Sifat sejuk. Sejuk tu sifat, bukan zat. Sejuk tu sifat. Sifat ni kita tak boleh pegang dia, tapi kita boleh rasa dia. Macam gula kan, gula. Kita pegang gula tu, gula yang kita pegang tu zat gula. Sifat dia apa? Sifat dia manis. Manis tu sifat bagi gula. Tapi kita boleh nampak tak manis? Tak nampak manis. Kalau dia kata nampak, tak lama lah, 2 kali Jumaat mungkin. Mana nampak manis? Kita nak tunjuk manis pun tak boleh nak tunjuk. Yang kita tunjuk tu gula. Manis dia mana? Tapi ada tak manis? Ada. Dan mana manis? Mana aku nak tahu? Tapi ada lah. Maka dia kaitkan manis tu macam Tuhan. Mu yakin nak Allah ada? Ada. Tapi nak mana Allah tunjuk kan? Tunjuk aku tak tahu. Tapi Allah ada. Maka ada pandangan orang mengatakan bahawa Allah tu sebenarnya sifat saja. Sebab tu kita tak nampak dia, kita tak boleh tunjuk dia, tapi kita merasa akan dia. Allah tu macam manis, tak boleh dipegang tapi boleh dirasai. Habis besar. Bukan saya ajar ni pegang yang ini, lagi dia cantik sesat tu jadi. Nah, maksud saya apa yang dikatakan tu sesat. Yang dikatakan tu tak betul. Bila tak betul tu yang ulama bawa perkataan qiyamu binafsihi ini nak rad bahawa Allah bukan sifat tapi Allah zat. Bila Allah zat, Allah tak memerlukan tempat berdiri. Kerana yang memerlukan tempat berdiri itu ialah sifat. Boleh tak? Dah tu dah. Makan mi goreng ada. Sikit-sikit jangan banyak sangat kan. Boleh lagi? Boleh sikit je lah. Baik. Tu maksud dia. Jadi maknanya jangan disamakan Tuhan dengan sifat. Ni kan ada kan? Tak payah kata zaman dulu, zaman lah. Dia kata Tuhan ni sebenarnya gelombang. Gelombang.
terbang. Gelombang mana pula? Ni kata ni sebab bila tak mengaji, walaupun menjadi peguam ke doktor ke engineer, tapi mu tak mengaji tentang ma'rifatullah, tak mengaji tentang hal-hal agama, nah dia tu akan jadi lebih bodoh daripada binatang. Sebab binatang kenal Tuhan. Tiba-tiba dia manusia, Allah bagi akal, ada otak apa semua, anggota tangan lengkap, tiba-tiba tak boleh kenal Tuhan yang cipta dia. Tu kata lebih teruk daripada binatang. Jadi kita jangan jadi macam tu. Jadi maknanya nak tujuan perkataan ni dibawa datang untuk nak rak orang yang mengatakan Tuhan itu seperti sifat. Tuhan bukan sifat, tapi Tuhan itu zat sebenarnya, zat diri Allah. Di zat diri Allah yang bernama Allah, macam tu. Kalaulah andai kata kita nak test, kalaulah nak kata Tuhan tu sifat, dia akan timbul satu persoalan. Kalau Allah tu sifat, maknanya setiap sifat berhajat pada zat. Kalau Allah tu sifat, maknanya Allah berhajat pada zat. Zat mana Allah berhajat? Zat kita, Allah pula menempel ke kita. Itu yang keluar ajaran sesat. Dia kata sebenarnya yang minum ni bukan kita, Allah yang minum. Yang makan bukan kita, Allah yang makan. Yang tidur bukan kita, Allah yang tidur. Yang cukup majoriti bukan kita, Allah yang cukup majoriti. Jadi kalau habis pelik-pelik. Jadi sesat habis, wasak habis akidah. Sebab apa? Sebab ni akhirnya dia kata Tuhan berada di dalam diri dia lah, apalah, dia bersatu dengan Tuhan lah, macam tu. Tu yang habis jadi wasak. Dia memang ada dalam kita mengaji ilmu tasawuf, dipanggil fana'ul fana'. Ada satu makam paling tinggi, namanya fana'ul fana'. Tapi itu nak bicara pada orang awam payah. Makam fana'ul fana' ni dia tak nampak apa dah. Dia cuma nampak semuanya Allah. Tapi nak bicara pada orang awam, dia akan menyebabkan boleh bahaya, mudarat. Dia kena jalan yang betul-betul mengaji saja. Orang bertarikat mengaji duduk di pondok betul-betul di bawah bimbingan guru, insya-Allah. Itu pun kalau Allah bukakan kefahaman pada dia. Kalau tak, itu yang takut-takut boleh jadi gila isim apa sebagainya. Jadi kita, peringkat kita tak payahlah. Peringkat kita mengaji benda asas-asas syariat sudah, bahawa Allah itu bukan sifat, tapi Allah itulah zat yang sebenar. Maknanya kita pegang di sini Allah tu ada dirinya. Tapi jangan kita faham diri Allah macam diri makhluk, yakni berbentuk, berupa, petak, bulat, nak segitiga ke, tak ada. Sebab berbentuk itu sifat makhluk. Kadang-kadang tidak berbentuk pun sifat makhluk juga, macam udara tidak berbentuk. Adakah Allah macam udara? Tak juga. Rab kita nafikan. Jadi macam mana Allah? Kita yakin Allah ada dirinya, tetapi jangan kita bicarakan bagaimana dirinya. Cukup memadai kita pegang Allah ada dirinya. Tapi macam mana rupa, macam mana diri Allah, tak usah fikir. Sebab akal kita tak mampu. Kata Tok Guru Siddiq Nur, akal kita ni dia macam penimbang. Penimbang dia tengok had dia kan. Kalau penimbang kedai emas, dia boleh timbang barang-barang gram je, emas-emas halus je. Kita pergi panjat atas tu, ranak terus dah penimbang tu. Mana boleh. Kalau penimbang kedai runcit, dia timbang kilo je. Bawang boleh lah timbang. Kita pergi naik atas motor, buat naik atas tu, rosak habis lah. Nampak? Dia ada had dia. Begitu juga akal kita ni, kata Tok Guru, ibarat penimbang. Kita boleh timbang barang yang kita mampu timbang. Yang tak boleh nak timbang, dia timbang juga, pecah dia punya pemikiran. Bukan kepala dia pecah, pemikiran pecah. Bila pemikiran pecah, tu yang jadi gila. Elok-elok tidur atas katil lah kali tidur atas pokok. Nampak? Ada kata. Jadi jangan mikir yang melampau-lampau. Madai kita belajar bahawa Allah ada, wujud dirinya tu ada, tapi dirinya macam mana? Wallahu a'lam. Selesai sampai situ. Kalau setan kacau kita, kata dia tak puas hati lagi setan. Habis kuliah ni nak tengah ambil wuduk, nak sembahyang isyak lagi, dia celah. Tak dah Allah tu ada, tapi rupa macam mana tak baik.
Hampir tanya kat ustaz ni, macam mana rupa? Nah, jangan layan. Ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang kena rejam. Lepas tu buat acah. Kalau ada tempat boleh ludahlah. Tapi kalau tak ada tempat boleh ludah, kata ulama, simbolik saja. Tui gitu. Moh syaitan dia kata. Jangan kacau aku. Tapi nak cakap moh syaitan tu, tengok tu takut ada kawan sebelah. Asal kata aku setan. Nampak? Siang kawan tu terasa ni. Apa ni, setan dia akan kacau. Itu kita kena faham. Dulu kita tak ngaji, dia setan prepek merah kuning merah lencana dia. Nah, paku apa tak ada lagi. Tu setan lelaki-lelaki je dekat kelab disko, ajak orang zina, main judi. Sebab tu mudah-mudah terpengaruh. Sebab mudah-mudah je, sebab iman lemah. Tapi bila kita main-main masjid ni, solat jemaah, kuliah apa semua, dia tak main setan-setan prepek. Koman-koman paling rendah sarjan. Nampak? Waktu sarjan meja apa semua ni, macam-macam, sarjan kursi apa semua. Jawatan tinggi-tinggi kan. Lagi tinggi kedudukan kita kalau ustaz, tarah ustaz punya iblis. Tok guru, tarah tok guru. Lepas tu kita tak boleh. Ada ulama, walau ulama Quran hadis dalam kepala, jatuh. Nak ikut kafir ke? Hilang habis ayat Quran dia, mana pergi? Sebab ujian. Lagi tinggi naik, lagi tinggi ujian. Lepas tu tok guru kita sebut, lagi tinggi kita panjat pokok, lagi kalau jatuh besar risikonya. Kalau naik dahan pertama jatuh, mungkinlah terseliuk. Naik dahan kedua kalau jatuh mungkin patah. Naik dahan ketiga kalau jatuh mati tu. Itu maksud dia. Jadi jangan syok duduk kedudukan atas. Lagi naik kita, lagi berhati-hati. Itu dia kata kalau jatuh tak payah naik Ustaz, duduk bawah macam ni je lah, jadi orang awam biasa je lah, tak payah pandai-pandai. Lepas tu saya tak datang mengaji dia kata. Takut naik makam. Dia pandai bagi alasan. Kalau macam tu, kalau kita duduk makam rendah, payah nak masuk syurga. Lambat. Sebab orang yang paling awal boleh masuk syurga dan senang masuk syurga, orang alim, orang warak, orang soleh. Dan kita tak ada bahagian langsung dalam kategori itu. Dan macam mana nak bahagian nak masuk? Jadi nak tak nak, tetap kita kena mujahadah, lawan hawa nafsu, mengaji sampai boleh jadi alim, warak, soleh, tetapi dalam masa yang sama berhati-hati. Gitu. Bukan suruh tinggal. Baik, itu tadi kita cerita tadi itu makna yang pertama. Kemudian kita pergi makna yang kedua. Makna yang kedua, dan dia kata situ, dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Okey, makna yang pertama tadi jangan keliru. Makna yang pertama tadi menafikan Allah itu bukan sifat. Tapi Allah itu zat. Bila Allah zat, Allah tak memerlukan zat. Kedua, maknanya Allah tak memerlukan, tak berhajat, tak berkehendak kepada sesuatu yang lain untuk menjadikan dia. Allah tak perlukan siapa-siapa yang lain untuk nak bagi jadi diri Allah. Dia tu tak ada. Sehinggalah ulama berhati-hati dalam masalah perkataan ini. Macam mana kita nak jawab dari sudut akidah kita? Kita kata Allah tidak dijadikan oleh apa-apa pun, tetapi Allah lah yang menjadikan apa-apa pun. Pegang situ. Jangan tersalah sangka ada orang dia berkata macam mana. Dia kata Allah menjadikan dirinya sendiri. Oi, tak boleh, salah. Sebab kalau Allah menjadikan dirinya sendiri, berarti Allah masih lagi menjadi makhluk. Sebab Allah pun dijadikan oleh siapa? Dirinya sendiri. Allah tak dijadikan, Allah menjadikan. Faham situ betul. Sekali lagi setan akan kacau kita. Betul dah, Allah menjadikan semua, tapi Allah tu siapa bagi jadi? Sekali lagi, ludah kali kedua. Setan lagi. Nampak? Dia gitu, dia akan kacau kita. Kita mengaji ilmu akidah, dia kacau bab akidah. Kita mengaji ilmu fiqh, dia buat kacau fiqh kita. Dengan mengaji ilmu tasawuf, dia kacau tasawuf, dia ikut apa yang kita mengaji. Sebab itulah mengaji macam ni, mengaji pondok atau mengaji kuliah macam ni, mana ada exam. Kalau ada exam ramai tak datang je.
Ustaz kata sebelum azan lagi pukul 9, jangan ujian ni, kita ada paper. Jawab dalam masa 1 jam setengah. Tengok jenuh. Ada sakit perut. Sakit perut tak masuk dah. Jawab. Tak ada exam. Tapi sebenarnya ada. Bukan saya buat, Allah sendiri buat. Kita keluar ni daripada majlis ilmu kita ni, kita keluar jalan keluar ni, dah bermula dah ujian yang Allah akan kirim, Allah akan bagi. Ikutlah, lain-lain orang lain-lain. Dia tak ada markah, tak ada apa, lulus gagal saja. Kalau dia boleh lepas ujian tu, dia lulus. Bila lulus, makam dia naik. Kalau dia tak lepas ujian tu, dia gagal. Bila gagal, makamnya jatuh. Macam mana nak tahu kita lulus tak lulus, makam naik tak naik? Tengok, kalaulah diri kita makin dekat pada Allah, itu maknanya kita lulus, makam kita makin naik. Tapi kalau kita makin jauh daripada Allah, makin kurang dekat dengan Allah, ibadat jadi slow, amalan-amalan jadi lemah, itu takut markah kita corot, jadi kurang. Jadi kena perbaiki, istighfar banyak-banyak, mohon ampun kepada Allah SWT, kan? Apa salah silap kita cek balik. Nak niat kita datang mengaji untuk apa, mengikhlaskan hati dan sebagainya, gitu. Sebab orang ni macam-macam, bukan masjid ni lah, tempat lain. Kan? Bukan masjid lama, kan? Masjid tak berapa lama, tempat lain lah. Kadang-kadang ada orang datang kuliah, dia bukan nak mengaji, dia nak dengar ustaz tersilap cakap. Hari tu clear, tak ada apa, dia tak ada modal lah senyap itu. Tiba-tiba pak sekali ustaz, aku kata dah. Yang tu dia besar-besar kan. Nah, 10 tahun ustaz tu mengajar elok semua, dia tak kata apa. Tapi sekali tu kuliah dia, ustaz tu manusia biasa, kadang-kadang tersilap lah. Baca ayat tersilap baris ke apa ke, tengok. Kata aku kata dah. Habis jadi rosak. Jadi kadang-kadang macam sebab-sebab niat-niat begitulah menyebabkan kita tak boleh jadi mendekatkan diri pada Allah. Jadi bila melangkah kaki ke majlis ilmu, ke masjid dan sebagainya, nak niatkan hati ikhlas betul-betul nak mengaji, menuntut ilmu Allah. Kalau kita dah faham pun, nak ambil barakah, mengulang semula supaya mentahqiqkan lagi kefahaman diri kita. Tak ada masalah. Dia gitu. Maka hakikat maknanya yang sebenar-benarnya, ibarat daripada ibarah ni maknanya yang umpamanya yang dia nak terangkan tadi tu, maknanya daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat. Jadi apa yang dihurai tadi sebenarnya adalah nak menerangkan bahawa Allah tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Maksudnya Allah tak bergantung ataupun tak memerlukan sesuatu untuk Allah menempel padanya tadi. Tak berhajat pada sesuatu yang lain. Seperti ada orang kata Allah ni sunyi, seorang dia, jadi Allah ciptalah makhluk, baru ada geng nak sembang. Rosak akidah jangan gitu. Kalau begitulah Allah, maknanya Allah memerlukan kita, Allah berhajat pada kita. Maknanya bila kita tak ada, Allah susah. Allah tak pernah susah. Kita ada ke kita tak ada ke, Allah tak ada masalah. Seluruh manusia sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah orang manusia paling last sekali lahir, semua pakat tak nak ikut Allah, tak nak sembahyang, tak nak ikut Islam, tak nak berjuang, sikit pun tak mengurangkan martabat kemuliaan Allah, sikit saja. Dan muat neraka Allah yang seluas-luasnya. Tak ada masalah. Berapa ramai tak nak ikut Islam, nak lawan Allah, silakan. Tapi tanggunglah akibatnya. Itu dia. Jadi Allah tak berhajat pada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia, tegasnya. Dan Allah tak memerlukan siapa-siapa untuk jadikan dirinya. Tegasnya dia kata Allah Ta'ala itu terkaya. Apa makna terkaya? Kaya-kaya ni bukan makna kaya duit banyak macam dinisbahkan pada makhluk manusia ni. Bila sebut kaya, orang banyak duit lah kita kata, itu makhluk. Bila sebut Allah terkaya, makna terkaya tu tak memerlukan apa-apa. Itulah kaya yang sebenar. Tu orang kaya, kereta banyak, rumah banyak,
istilah sebenar, kalau ikut hakikat, belum kaya, masih lagi miskin. Sebab kalau kaya, dia tak perlukan apa-apa. Rumah pun tak perlu, kereta tak perlu, apa pun tak perlu, duit pun dia tak perlu, baru kaya. Nak macam orang gila, itu baru kaya. Dia tak perlu, tapi semua dia ada. Semua kedai-kedai dia. Datang masuk dalam makan, orang bagi makan free saja semua. Nah, tempat tidur semua ni tempat tidur dia. Ikut suka dia nak tidur mana. Tu betul. Nah, tu orang betul. Nah, tapi yang terkaya sebenarnya Allah. Allah tak perlukan apa-apa. Allah tak perlukan kita, tak perlukan apa pun. Dan tu kenapa kita jadi? Sekejap lagi dia cerita. Dan tiada berhajat kepada sesuatu sama ada pada perbuatannya atau hukumannya. Allah tak berhajat. Maksudnya dengan kata lain, kata ulama, berelat. Elat ni maksudnya sebab. Allah buat satu tidak bersebab. Pegang situ ke makna. Allah buat apa pun ni tidak dengan sebab, tapi makhluk buat apa pun dengan sebab. Kita buat ni sebab ni, buat ni sebab tu, kan? Sebab apa kahwin? Nak beli anak. Jadi ada sebab. Kenapa? Sebab apa beli kereta? Nak jalan jauh, takkan jalan kaki, sakit kaki, dia kata. Jadi ada sebab. Sebab apa makan? Lapar. Nah, jadi semuanya ada sebab manusia buat ni. Adapun Allah Ta'ala buat semua ni tidak bersebab. Lepas tu Allah buat sukati dia. Semata-mata kehendak dia. Dia nak buat, nak jadi. Lepas tu tak payah tanya. Ada orang soalan tanya, kenapa Allah jadikan iblis jahat? Kenapa tak buat jadi iblis tu alim, warak? Nak dah sukati Allah. Allah nak buat dia jadi jahat, Allah nak buat dia jadi jahat, jadi jahat. Kalau Allah nak buat malaikat jadi jahat, iblis jadi baik, hak Allah, tak ada masalah. Sebab itu semua di dalam genggaman kekuasaan Allah. Sebab semua ni nak dalam kuasa Allah. Allah boleh buat apa saja. Jadi begitulah juga dengan diri kita. Allah nak jadikan kita baik ke, nak jadikan kita jahat ke, kita dalam genggaman kekuasaan Allah. Jadi bila kita jadi baik ni, peganglah hakikatnya Allah yang nakkan kita jadi baik, maka kita syukur. Nasib baik Allah pilih kita jadi baik. Kalau Allah pilih kita jadi jahat, sebaik Allah pilih kita jadi Islam. Kalau tak di sini, duduk sebelah sana. Ada satu kawan tu, dia tanya saya, waktu sembahyang dia pun sama dengan kita ke Ustaz? Saya kata, mana saya tahu. Sebab dia kata, bila dia nak pergi sembahyang subuh, yang tu bunyi juga, kan? Bila nak pergi sembahyang maghrib, bunyi juga dia. Tapi dia zuhur tak ada asal tadi, dia subuh maghrib je. Tak tahulah. Nah, kan waktu subuh kita berubah-ubah, kan? Kadang awal, kadang lambat. Dia pun sama. Mana dia pun pening, ikut depa. Jadi makna tak betul. Jadi kita ni mujur, orang kata, nasib baik, kan? Kalau tak lah tu lahir sebagai orang bukan Islam, kafir. Lepas tu kena dengan pertolongan Allah pula. Kalau Allah bukakan hidayah pada dia, nampak Islam ni betul, alhamdulillah lah, akhirnya jadi Islam. Kalau tak, tapi kita pun jangan selesa walaupun dah Islam. Kalau hidayah yang ada pada kita ni kita tak jaga betul-betul, Allah boleh cabut balik. Akhirnya elok-elok lahir Islam, matinya kafir. Auzubillah min zalik. Itu dia. Tiada berhajat kepada sesuatu sama ada pada perbuatannya. Apa Allah buat, Allah tak berhajat kepada dia. Apa saja Allah buat, Allah tak. Tapi macam kita makhluk, kita buat satu, kita hajat satu. Kenapa kerja? Sebab hajatnya nak gaji. Payah, ikhlas. Ni kerja dengan saya, gaji semua ikhlas. Dia kata betul. Gaji sebab manusia memang gitu. Dia buat sesuatu, sebab itulah Allah, bila Allah suruh kita ibadat, Allah sebutkan sama dengan ganjarannya. Siapa buat macam ni dapat syurga, buat macam ni dapat bidadari. Sebab memang sifat manusia Allah jadikan mengharapkan sesuatu. Dia mesti nak buat sesuatu, nak harap sesuatu. Dia gitu. Jadi itu. Tapi Allah buat sesuatu, tak ada apa, tak ada harap apa, tak ada hajat apa. Atau hukumannya. Hukum tu maksudnya ketetapan.
Apa yang Allah tetapkan tu semuanya berbalik pada kita je. Allah tak ambil faedah pun. Allah suruh laksana hudud. Sebab Allah nak selamat ke apa? Bukan Allah memang selamat dah. Kita, Allah suruh laksana hudud tu supaya kita selamat. Bukan Allah tak ada kena-mengena. Jadi apa yang Allah suruh, Allah tetapkan, faedah dia balik ke kita. Tapi kita degil, keras kepala, tak nak buat. Allah dah suruh tapi tak nak buat, tak dapat faedah. Gitu. Tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap suatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk. Nampak? Jadi apa yang Allah tetapkan dari segi undang-undangnya, ketetapannya, semuanya adalah untuk berbalik kepada kita makhluk. Faedahnya, hasil yang kita dapat itu berbalik pada kita, bukan Allah. Kita sembahyang memang untuk Allah, tapi pahalanya dapat kat kita. Dia bukan dapat ke Allah. Allah tak memerlukan pahala pun. Pahala dosa Allah tak perlukan, kita kita yang perlukan pahala, perlukan syurga dan sebagainya. Dia gitu. Dan ia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya. Jadi Allah jadikan semua ni semata-mata kerana kelebihan Allah. Kekuasaan yang Allah ada, Allah nak tunjuk yang dia hebat, Allah nak tunjuk dia kuasa, Allah buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Macam manusia juga kadang-kadang dia buat sesuatu sebab dia nak tunjuk hebat pada orang. Zaman dia merintah, dia buatlah KLCC, KL Tower, Sepang Circuit, supaya orang akan kata dia ni tak jumpa lagi Perdana Menteri macam ni. Hebat dia. Nampak ni? Supaya nampak kehebatan. Tapi hebat dari mana sangat? Allah buat semua ni. Mu buat berapa keraknya. Itu pun kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok. Tapi Allah buat semua ni. Langit, bukit, buka apa semua. Jadi tujuan Allah buat sebab Allah nak tunjuk kat kita betapa hebatnya dia. Bila kita nampak hebatnya Allah, baru kita merasa diri kita tidak hebat. Baru kita rendah, baru kita tunduk. Tunduk tu barulah layak dipanggil hamba. Itulah hamba. Sebab tu kata ulama, hamba adalah panggilan paling manja Allah kepada kekasihnya. Panggilan yang paling hebat. Bukan datuk, apatah lagi tun, tapi adalah hamba. Betul. Nampak? Hamba lah paling hebat. Sebab apa? Sebab dialah orang yang paling tunduk pada Allah. Lagi kuat dia tunduk pada Allah, lagi hebat dia di sisi Allah. Dan belas kasihannya, dan semua Allah buat ni atas sebab Allah kesian kat kita. Allah buat belas kasihan atas kita. Allah tahu kita ada sifat berkasih sayang. Allah buat dua jantina, lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Dak degil nak ubah, nak boring dah, suka perempuan, suka lelaki pula lah kata. Kata boring suka muslimat, suka Tok Bilal lah pula kata. Ada mak nanya, ada mak contoh kan. Tu sebab apa? Tak ikut fitrah. Padahal Allah dah kesian kat kita, Allah dah bagi kat kita, dah nak ambil jalan lain, degil kerah kepala. Bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Dan apa Allah buat sekali-kali bukan kerana berhajat kepada faedah. Allah langsung tak buat ni untuk nak ambil faedah tadi. Kita buat nak ambil faedah. Kita tanam pokok sebab nak hasil faedah dia buah. Nak boleh makan. Sebab tu bila kita tanam pokok, tiba-tiba buah tak hasil, kita sakit hati lah. Kita pokok orang lain jadi buah, pokok aku tak payah kata buah, bunga pun tak naik. Jadi kita tebak lah, tanam pokok lain lah. Sebab apa kita marahkan? Sebab tak boleh faedah. Jadi maknanya kita buat tu nak faedah. Buat apa pun nak faedah. Adapun Allah buat semua ni tak ada sebarang faedah pun, melainkan semuanya Allah balikkan pada kita. Baiknya Allah, kasihnya Allah pada kita. Kita semayang, pada kita semayang untuk Allah, tapi Allah bagikan sebab semayang bagi syurga, bagi pahala. Kalau ikutlah kata ulama, kita tak layak pun nak meminta syurga, nak meminta pahala.
Sebab ibadat yang kita buat ni, kalau seandainya Allah tak suruh pun, memang jadi wajib ke atas kita untuk taat dan sujud pada Allah. Kerana apa? Semua nikmat ni Allah bagi kat kita tanpa sebarang bayaran pun, free of charge. Betul tak? Jadi kita nak balas macam mana nak balas? Nak sembahyang sunat tanpa berhenti pun tak akan dapat membalas segala kenikmatan yang telah Allah kurniakan ke atas kita. Kita bila sakit, jangan pandang kita sakit tu baru 2 tahun, pandang 20 tahun kita sihat. Nah, Allah uji kita sakit 2 tahun je, tapi dulu 20 tahun Allah bagi sihat tu, kenapa mu tak syukur yang tu? Sakit Allah bukan Allah bagi sakit 20 tahun, sihat 2 tahun. Nah, yang susah-susah Allah bagi sikit, tapi yang banyak ni lebih pada senang. Nah, macam wabak corona. Berapa lama kita tak ada wabak yang ni? Baru ni je datang corona. Allah nak uji sikit je. Bukan sejak lahir sampai ketua, 4 abad corona. Nah, boleh tahan kira? Tak, baru ni je. Itu pun hampir nak turun dah angka itu. Lepas tu naik pula je. Nah, jadi makna situ Allah nak uji kita je. Jadi kita yang kenal Allah, kita tenang. Orang yang kenal Allah, dia tenang. Nah, macam seorang anak kenal bapaknya. Kan seorang ayah, dia sayang pada anak, dia nak main dengan anak dia pun lambung anak dia. Betul? Oh, kali. Budak tu menangis ke suka? Suka dia gelak dia. Siapa dia gelak? Sebab dia yakin ayahnya akan sambut dia balik. Walaupun ayah dia tadi baling dia, tapi dia yakin ayah dia akan sambut. Sebab dia kenal tu ayah dia. Tiba-tiba kawan ayah dia tengok, mat, ya, boom, jatuh. Nanya ayah. Nampak? Aduh. Tapi macam tu lah, kalau kita kenal Allah, walaupun kita tahu Allah uji kita, dengan Allah campak kita, baling kita, bagi kita sakit dan sebagainya, tapi dalam hati orang yang beriman, dia akan tetap tenang kerana dia yakin Allah akan sambut dia semula. Allah nak uji sekejap saja. Malah kadang-kadang dia lebih seronok lah pula. Relax dia. Tak ada apa kata. Ada orang rumah dia kena masuk, nak rompak rumah dia tengah malam tak macam mana tak. Dia tak ada kat rumah agaknya. Lepas tu hilang duit kat 15,000 hilang. Nah, bila orang tanya dia, nak buat macam mana? Hilang 15,000. Nampak? Dah Allah ambil bagi kat dia. Ada rezeki dia. Ya. Macam tu. Oh, maknanya tenangnya hati dia. Nah, kita RM15 je hilang. Oh, mana? RM15 baru. Nampak? Itu makna. Orang yang hati dia bukan, kadang-kadang bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan tok guru, tapi orang yang Allah dah letakkan, dipanggil nur waridat, cahaya yang penuh keimanan dalam hati dia, sehingga apa jua yang dihadap dia tenang saja. Itu yang disebut nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Relax aja dia. Habis berhenti hari tu dah bunyi dah tik-tik tadi kan. Jadi kita berhenti. Maka Tuhan terkaya daripada sebab panjang lagi ni. Kita berhenti. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya. Berhenti situ. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat. Jadi macam biasalah, kat depan sana tu ada produk perniagaan. Jadi kalau orang tu hati dia tenang-tenang, dia bagi duit, bagi je. Beli banyak sikit. InsyaAllah moga-moga apa yang kita mengajikan pada malam ni Allah kurniakanlah kefahaman. Tapi bukan hanya faham dengan faham masuk kepala saja, tapi dia bersinar kepada tangan dan anggota yang lain, sehingga kita mampu mengamalkan apa yang kita pelajarikan.
Nah, moga-moga kita dapat beramal bersama, dan dengan amalan itulah Allah kasih atas kita, dengan kasih itulah Allah tempatkan kita di dalam syurganya yang hakiki, insya-Allah. Nah, jadi cukup sekadar itu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengkuris hati mana-mana pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikenal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.